Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadatsana Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala likiram ashabil nizam sya'allahu fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang punya akal yang waras. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumnahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dia kasihi, melebihi daripada kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Dihormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mukminin mukminat ya rahmatullah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur Allah Taala. Allah Taala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita, pertemuan kita malam ini untuk kita nyambung kitab pembahasan akidah, Aqidatul Ajin. Kitab Aqidatul Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Malam ini kita sambung pembahasan di muka surat 13. Betul lah? 13 yang Jawi, yang Rumi tak pasti muka surat apa. Rumi apa? Tiga puluh empat Rumi 34. Dan keluar dengan kata daripada dalil itu. Boleh jumpa? Baik, kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan definisi ilmu ataupun makrifat. Ilmu ataupun makrifat. Kalau tuan-tuan lihat di yang sebelum itu, dikata-kata musannif, qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan kata musannif ayya'rifa telah terdahulu bahwasanya kaul yang tahqiq mana yang kuat, bahawa makrifat dan ilmu itu bersamaan.
dia kata. Kalau kita lihat di belakang lah. Dan kata musannif, mana musannif pengarang kitab, ayarifa bahawa mengenal. Mana ayarifa bahawa mengenal ia seseorang. Telah terdahulu bahawa kaul yang tahqiq, kaul yang kuat bahawa makrifat dan ilmu itu bersamaan. Makrifat ilmu adalah benda yang sama. Baik. Tapi kalau dari segi definisi memanglah ada beza je, tapi hakikatnya sama je. Kalau sebut dalam kitab mantiq dalam kitab mantiq disebut ilmu itu ma'rifatul ma'lum. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Ilmu itu ialah mengenal benda yang maklum. Kita katakan ilmu. Kemudian makrifat pula al-jazmu mutabiq bil waqi'. Ad-dalil. Jazam yang bersesuaian ataupun yang bertepatan dengan realiti. An-dalil, dengan dalil. Dengan dalil ataupun berserta dengan dalil. Itu dikatakan sebagai makrifat. Tapi sebenarnya dari segi sudut yang lain, makrifat dan ilmu ni benda yang sama lah. Semana sesiapa yang ada ilmu maka dia makrifat. Walaupun daripada sudut yang lain, makrifat ni sebenarnya dia punya tahapnya lagi tinggi lah. Lagi tinggi berbanding dengan orang yang berilmu. Tetapi berilmu saja tidak cukup tanpa kita mengamalkan ilmu. Ilmu juga tak cukup tanpa kita mengamalkan ilmu. So makna bila kita dah ada ilmu, kita dah ada makrifat, makna kita naklah mengamalkan setiap ilmu yang telah pun kita terima tadi. Sampai kita mengamalkan ilmu juga mesti adalah sifat ikhlas. Ikhlas dalam hati kita. Ikhlas maksudnya kalau sebut dalam kitab Arab tu, ikhlas ni satu benda yang tak boleh diukur dia tu. Tak boleh diukur, malaikat pun tak mampu nak mengukur. Tahap mana ikhlas, apalagi kalau manusia tidak mampu untuk mengukur ikhlas orang tadi. Malahan malaikat pun tak mampu nak mengukur berapakah jumlah pahala yang nak diberikan kepada orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau ada disebut dalam kitab yang disebut dalam kitab Ibrahim Lakani disebutkan bahawa Lakani ini dia karang kitab Tuhfatul Murid. Kitab Tuhfatul Murid mensyarahkan akan kitab Jawharatul Tauhid. Di situ dinyatakan bahawa ikhlas tu ada 3 pembahagian. Saya rasa saya dah sebut dulu. Yang mana yang pertama, apabila seorang itu melakukan suatu amalan bukan disebabkan kerana dia nakkan syurga dan bukan takutkan neraka. Bukan nak syurga dan bukan takut neraka. Ni orang yang tingkatan ikhlas yang tertinggi sekali. Mana ikhlas dia bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang itu beramal kerana nakkan syurga. Kehidupan yang terdapat dalam syurga itu kemewahan, keseronok dalam syurga, sampai itu menghindarkan diri daripada azab api neraka. Ini tingkatan ikhlas yang kedua. Pun masih dikategorikan sebagai ikhlas. Dan tingkatan ikhlas yang ketiga, iaitulah seorang itu beramal supaya Allah Ta'ala memuliakan kehidupannya dalam dunia. Memuliakan kehidupannya dalam dunia. Di samping itu untuk salamah min afatiha, sejahtera daripada segala musibah ataupun bala bencana yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk. Jadi dia sejahtera daripada kenalah. Kalau selain daripada itu, maka dikategorikan sebagai orang yang riak. Orang yang riak. Orang yang riak ini sudah tentu tidak akan terima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali pada tadi. Maksudnya ilmu dan makrifat ni asalnya sama, dia kata, bersamaan keduanya. Artinya satu makna keduanya, iaitu jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Dan mana jazam itu pegangan yakin lah. Pegangan yang yakin. Sesiapa yang tidak ada jazam, maka dia tidak terima dalam bab tauhid ini. Contohnya orang itu syak saja. Syak mana 50-50 tahap keyakinannya kepada Allah Ta'ala, maka tidak diterima. Yang kedua zan. Zan ni tahapnya 75% keyakinannya kepada Allah. Wujudnya Allah Ta'ala itu 75% saja, maka tidak diterima. Yang ketiga waham. Waham ni hanya 25% saja, setakat
keyakinan dia tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang diterima mestilah keyakinan itu ialah 100%. Baik, kita lihat di yang tadi, dan keluar dengan kata daripada dalil itu jazam yang muafakat bagi yang sebenar tetapi tiada daripada dalil, dan terkeluar daripada ta'rif ataupun definisi jazam ataupun ilmu itu ialah jazam, ma'rifat ataupun ilmu itu ialah jazam yang muafakat bagi yang sebenar tetapi tiada daripada dalil ataupun tiada hujah. Tidak ada satu benda yang dia boleh pegang tapi dia yakin bahawasanya dinamakan dia orang ini sebagai orang yang taklid. Taklid ni maknanya orang yang hanya mengikut-ngikut dengan orang lain, dan tiada dinamakan makrifat, dan juga dia tidak dinamakan sebagai ilmu. Dia tak dinamakan sebagai orang yang bermakrifat, dan dia juga tak termasuk dalam kumpulan orang yang berilmu sebenarnya. Dan orang yang bersifat dengan salah satu daripada yang empat dahulu itu, daripada sesuatu daripada akaid yang lagi akan datang, maka iaitu hukumnya kafir dengan ittifaq ulama. Maka hukumnya adalah kafir dengan ittifaq ulama. Okey. Dan orang yang bersifat dengan salah satu daripada yang empat dahulu itu, seperti bersifat dengan syak, bersifat dengan zan, ataupun bersifat dengan waham, ataupun sifat-sifat yang tahapnya lebih rendah pada itu kan. Okey. Orang ini kan iaitu hukumnya kafir dengan ittifaq ulama. Dan murad dengan yang empat dahulu itu iaitu syak, waham, zan dan juga jahil. Jahil seperti barang yang telah pun lalu sebutnya. Jadi musannaf ataupun garang kitab dah sebutlah belakang tentang orang-orang yang tahap keimanan yang tadi masih lagi diragui ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terima itu ialah jazam, mana jazam ataupun yakin yang betul-betul yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga benda-benda lainlah yang ada kaitan dengan bab akidah. Baik. Dan adapun orang yang bersifat dengan yang akhir itu, dan iaitu taklid, maka ikhtilaf ulama. Okay. Dan adapun orang yang bersifat dengan yang akhir itu dan iaitu taklid, mana yang akhir itu tuan-tuan itulah taklid, maka khilaf ulama di dalam masalah ini. Kata pendapat yang lemah bahawasanya kafir mutlakan, yang ini sama ada dia ahli bagi nazar ataupun tiada ahli dia bagi nazar. Sama ada dia ahli bagi nazar, mana nazar ni orang nazar ni tilik ataupun memikirkan ataupun bertasawur kan, sama ada dia mampu untuk tasawur ataupun idrak ataupun memikirkan satu benda tadi, ataupun dia tak mampu nak fikir. Okey. Kata pendapat yang pertama ini adalah pendapat dhaif. Dia kata kafir secara mutlak. Kafir secara mutlak. Ulang balik Dan adapun orang yang bersifat dengan yang akhir itu dan iaitu taklid, mana dia yang akhir itu taklid lah, maka khilaf ulama. Kata pendapat yang lemah bahawasanya kafir secara mutlak, yakni sama ada dia ahli bagi nazar, bagi orang menilik, ataupun tiada ia bagi ahli menilik. Menilik ni bukan menilik dalam bab orang kata bomoh pun menilik juga kan. Ini bukan dalam bab bomoh tu kan. Ini dalam bab akidah, menilik kan, memikirkan, mengidrak, mempendapatkan atau mentasawurkan ataupun menggunakan segala akal dia untuk memahami akan kan dalil-dalil akidah yang tersebut dalam kitab-kitab tauhid. Okey, iaitu kaul yang dhaif. Ni kita kata pendapat yang dhaif. Maka muafakat akan kaul ini ialah seperti kaul Abi Hashim Al-Jabai. Habil Hashim Al-Jabai yang daripada golongan Mu'tazilah. Okey, Al-Jabai ini guru kepada Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari gurunya Al-Jabai. Tetapi Al-Jabai ini dia berfaham Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari pun asalnya dia berfaham Mu'tazilah juga. Tetapi setelah dia diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia mufarakah ataupun keluar daripada pahaman Mu'tazilah. Maka dia mengasaskan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah,
berserta dengan Imam Mansur Maturidi. Dan kata kil bahasanya mukmin yang derhaka secara mutlak. Jadi pendapat yang seterusnya dia kata orang yang taklid ini masih lagi dikategorikan sebagai orang mukmin, tetapi mukmin yang asi atau mukmin yang derhaka secara mutlak. Dan kata kil bahasanya mukmin yang tiada derhaka secara mutlak. Okey, ini semua kata kil. Kata kil ni pendapat yang lemah lah. Kalau yang atas tadi pun dia kata lemah juga, qaul dhaif, perkataannya lemah. Mana dia pendapat yang kuat. Ni persoalannya. Dan bermula kaul yang rajah, pendapat yang kuat, bahawa si mukmin yang derhaka jikalau ada dia kuasa di atas dia. Maknanya orang yang taklid ni tuan-tuan, kalau ikut pada pendapat yang rajah, pendapat yang kuat menyatakan bahawa orang yang taklid itu ialah orang mukmin yang derhaka jikalau dia kuasa di atas dalil. Maknanya dia kuasa untuk idrak, kuasa untuk berfikir, kuasa untuk mencapai ilmu-ilmu tersebut. Dia mampu untuk berkuasa menyapai, tapi dia malas nak mengkaji, malas berfikir. Jadi golongan ini dia suka taklid dengan orang lain saja. Sebab apa? Sebab dia malas mengaji, malas belajar. Okey. Ataupun dia ada mengaji, ada belajar, tapi malas nak fikir banyak. Jadi orang macam ni dikatakan orang yang mukmin. Kan, orang taklid termasuk orang mukmin yang asi ataupun yang derhaka jikalau ada dia kuasa ke atas dalil. Seperti orang yang cerdik. Dia cerdik tapi dia malas fikir. Dan mukmin yang tiada derhaka jikalau tiada ia kuasa atasnya dalil, seperti orang yang bodoh. Orang bodoh. Okey, kalau orang bodoh tuan-tuan, dia termasuk golongan mukmin, tetapi dia tidak asi, tidak maksiat kepada Allah Taala. Kenapa? Kerana memang tahap IQ dia tu lemah. Dia tak mampu nak idrak ataupun nak fikir benda-benda yang susah-susah ni, kan? Dia tak mampu nak fikir, contohnya bab orang kata bab usul fiqh ke, ataupun contoh bab orang kata ilmu yang susah-susah lah. Ilmu mantik ataupun ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, kan, ilmu badi', kan, ilmu arud dan sebagainya. Ilmu susah-susah tuan, ataupun ilmu apa lagi? Ilmu nusus, adab dan nusus, ilmu sastra Arab, kan. Ni satu ilmu yang susah untuk kita nak fikir tuan-tuan. Susah kita nak fikir ya. Bila kalau apa lagi kalau satu benda tu benda diperlukan untuk kita istinbat hukum. Kita nak keluarkan satu hukum dalam bab fiqh tu dia, kan. Kita nak keluar satu hukum mesti punya ilmu yang kuat. Kalau mampu kita tak kuat, tak mantap, macam mana kita nak keluarkan satu ilmu dalam bab fiqh? Susah. Kalau tidak pun mungkin kita akan ikut orang lain sajalah. Baik. Baik. Dan bermula kaul yang rajah, ulang balik dan dikala bermula kaul yang rajah, pendapat yang kuat, bahwasanya orang yang taklid tadi dikategorikan sebagai mukmin yang derhaka jikalau ada ia kuasa ke atas dalil. Seperti orang cerdik, dia cerdik tapi dia malas nak fikir. Dan mukmin yang tiada derhaka jikalau tiada ia kuasa atasnya dalil, seperti orang yang bodoh. Jadi orang bodoh dia maafkanlah. Dimaafkan. Dia termasuk dalam kumpulan mukmin, tapi mukmin yang tidak asi, tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bermula khilaf ini dibinakan atas khilaf fandan nazar. So, di mana berlakunya khilaf ini? Khilaf ini berlaku tuan dalam bab tilik ataupun bab nazar ataupun bab idrak ataupun bab memikirkan suatu masalah di dalam bab akidah ini. Maka kata kil bahwasanya wajib akan sebagai wajib yang usul atau wajib yang asal secara mutlak. Ya, ini sama ada dia ahli bagi nazar ataupun tiada dia ahli bagi nazar. Sama ada dia ahli bagi nazar ataupun tak ahli bagi nazar pun tuan-tuan, dia ni kena juga berusaha sedaya upaya untuk memahami akan bab-bab akidah ini, dia kata. Kena usaha juga fahamkan bab-bab akidah ni. Walaupun kadang-kadang bab tu susah untuk kita nak fikir, tak mampu kita nak fikir, tapi kita kena usaha juga untuk memahamkan. Kerana apa? Kerana dia melibatkan akidah kita. Kalau akidah kita tak betul, macam mana kita nak solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun dari segi yang contohnya, dari segi mungkin rukunnya kita boleh buat dengan baik.
Mungkin dari segi yang kata syarat sembahyang itu mungkin kita boleh buat dengan baik, kita boleh khusyuk dalam salat. Tetapi dalam bab akidah kita, macam mana pula? Dia takuti akidah kita tak betul. Kalau akidah kita tak betul, sudah tentu sembahyang kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kita tak nak macam tu kan. So mana kalau boleh kita nak kata satu package yang lengkap dalam bab kita ibadah kepada Taala. Maksudnya dalam bab akidah pun kita betul, dalam bab orang kata rukun solat pun kita betul, syarat solat pun sah atas semua kita betul. Sampai itu dalam bab khusyuk ataupun tasawuf pun betul. Semana insya-Allah ibadah kita akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bab akidah kita banyak yang tak betul, banyak yang tak jelas, kan, banyak yang kata lebih pada taklid, mengikut-ikut orang semata-mata, tak mampu kita nak idrak ataupun kita malas nak idrak untuk mendapatkan sesuatu benda dalam bab akidah ini. So macam mana akidah kita akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Bermula khilaf ini dibina di atas khilaf pada nazar. So mana yang berlaku khilaf itu, tuan-tuan? Khilaf ni dia kata musannaf dia kata dalam bab nazar itu, dalam bab tilik itu, bab fikir tadi. Maka kata Kil, pendapat ilmu menyatakan bahawa wajib akan sebagai wajib yang usul, wajib yang asal, mutlakan secara mutlak, iaitu sama ada dia ahli bagi nazar ataupun tiada. Sama ada dia ahli bagi nazar ataupun tak ada nazar. So maknanya dia kena juga memikirkan. Dan kata Kil bahawasanya wajib akan sebagai wajib yang furu', wajib cabang saja, bukan wajib asal, tapi dia kata wajib cabang. Furu' ni cabang lah. Dan kata Kil pula, kata pendapat yang lain pula, dia kata sunat secara mutlak. Sunat secara mutlak, bukan wajib tapi sunat, dia kata. Dan pendapat yang rajih bahawasanya wajib akan sebagai wajib furu' ataupun wajib cabang jika ada ia kuasa atasnya, seperti ada ia ahli bagi nazar, dan tiada wajib jika tiada ia ahli bagi nazar. So maknanya dikatakan wajib itu bukan wajib usul, bukan wajib asal, tapi dikatakan wajib cabang saja, wajib furu' ataupun wajib cabang. Tenang. Macam hukum asal, hukum cabang kan berbeza-beza. Hukum asal, hukum cabang kan berbeza-beza kan. Mana contoh hukum asal? Contohnya dalam bab contohnya dalam bab orang melakukan zina. Hukum asal orang melakukan zina ini, kalau sudah berkahwin maka nak ada direjam sampai mati. Tak? Direjam sampai mati. Kalau belum berkahwin maka nak dirotan dengan 100 kali rotan. Okey, itu hukum asal dia. Hukum asal dia itu. Hukum cabang di mana? Hukum cabangnya dari segi cara pelaksanaan dia tu. Cara pelaksanaan itu macam mana? Itu yang jadikan hukum cabang dia. Okey. Itu juga dalam solat. Hukum solat adalah hukumnya wajib. Cuma dari segi pelaksanaan solat itu yang berbeza-beza. Kan Imam Hanafi kata macam ni, Imam Maliki macam ni, Imam Hambali macam mana, Imam Syafi'i macam ni. So ada khilaf di kalangan mereka. Itu dikatakan sebagai hukum cabang. Malahan dalam mazhab Syafi'i pun, tuan-tuan, di kalangan ulama Syafi'i pun kadang-kadang mereka pun ada khilaf juga. Imam Nawawi kadang-kadang berkhilaf dengan Imam Rafi'i. Sedangkan dua-duanya ulama hebat dalam mazhab Syafi'i, tapi di kalangan mereka pun ada khilaf. Okey? Begitu juga dengan Ibnu Hajar Haytami, kemudian Sibran Malisi dan sebagainya, Imam Ramli dan sebagainya, di kalangan mereka pun ada khilaf di dalam bab fiqh ini. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Belum lagi kita lihat kepada mazhab yang lain. Kan? Mazhab Syafi'i berkhilaf dengan Imam Malik, contohnya dalam bab dalam bab kunut. Imam Malik kata kunut ni tak wajib, sedangkan dalam Syafi'i hukum ni adalah sunat muakkad, sunat abad. Sunat abad mana sunat yang dituntut lah. Maksudnya kalau kita tak buat, mana digantikan dengan sujud sawi, tuan-tuan. Baik, sambung sikit lagi. Kemudian dan hasilnya dinamakan makrifat itu 3 kait. Dan hasilnya dinamakan sebagai makrifat ataupun al-jazmu mutabib bil waqi' bid dalil ni, jazam yang bertepatan dengan waqi', dengan riti daripada dalil itu, ataupun istilah lain makrifat, dia terbagi pada 3 kait, 3 ikatan ataupun kait. Yang pertama jazam, kedua muafakat yang sebenar,
dan yang ketiga dengan dalil. So mana 3 item yang masuk dalam definisi makrifat. Pertama mesti ada jazam, yang kedua mesti ada muafakat bagi yang benar. Kalau muafakat tak sebenar tak boleh. Dan yang ketiga an-dalil, mestilah dengan dalil ataupun dengan hujah. Kalau tanpa dalil tanpa hujah maka tak terima dalam bab jazam. Tetapi telah lalu sebutnya bahawasanya dalil yang dituntut atas mukallaf itu ialah dalil ijmali jua, dia kata. So apakah maksud dengan dalil itu? Adakah dalil tafsili ataupun dalil ijmali, dalil ringkas ataupun dalil secara terperinci? Kata musannaf ataupun pengarang kita ini, dia kata maksud dengan dalil itu dalil ijmali sahaja, dalil ringkas saja, bukan dalil secara terperinci. Dan iaitu lemah ia daripada menetapkan dalil, dan lemah ia daripada menghuraikan syubhat. Dan sekurang-kurang dalil ijmali itu apabila ditanya orang baginya apa dalil tandanya Allah Ta'ala itu wujud, maka jawabnya makhluk ini. Jawabnya makhluk ini. So maknanya kalau seorang itu faham secara ijmali saja, maka orang ini dah masuk dalam definisi makrifat dalam bab tauhid ini. Dah masuk dalam definisi makrifat. Tapi kalau seandainya kita nak lebih lagi, lebih lagi makrifat, double makrifat ataupun triple makrifat, so maknanya kita mesti ada dalil tafsiri, dalil yang lebih kata complicated, lebih yang kata lebih detail dia punya dalil itu, berdasarkan contoh dalil sama ada Quran ataupun hadis Nabi SAW. So maknanya ilmu kita tu dah mantap lah ilmu kita. Tapi kalau dari segi dalil ijmali kita tak boleh nak keluarkan, tak boleh nak idrak dan sebagainya. So macam mana tuan-tuan kita nak tahu akidah kita ni baik betul ataupun tak betul? Baik, sekali lagi dia ulang. Dan hasilnya yang dinamakan makrifat itu 3 kait. Pertama jazam, yang kedua muafakat bagi sebenar, yang ketiga dalil. Tetapi telah lalu sebutnya bahawasanya dalil yang dituntut atas mukallaf itu ialah dalil la ijmali juga, dalil yang ringkas saja. Dan iaitu lemah ia daripada menetapkan dalil, dan lemah dia daripada menghuraikan syubhat. So mana benda-benda syubhat dalam bab tauhid ni bukan bab fiqh, sebab fiqh lain. Ini syubhat dalam bab tauhid. Okey. Walaupun dia lemah dia nak menghuraikan, nak mau kita membahaskan perkara tersebut, maka sudah dikira sebagai orang itu makrifat. Dah dikira dah. Tapi makrifatnya tahap rendah lah, bukan tahap yang tinggi. Dan sekurang-kurang dalil ijmali itu apabila ditanya orang baginya apa dalil tanda adanya Allah Ta'ala, maka jawab dia makhluk ini. Kalau ditanya apakah dalil Allah Ta'ala wujud, makhluk ini, alam ini, dunia ini, diri kita sendiri, tak? Diri kita sendiri, langit, bumi, daratan, lautan dan sebagainya, menunjukkan bahawanya adanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak? Bila kita fikir benda tu, sebenarnya kita bila kita fikir banyak-banyak, sebenarnya mudah aja. Tapi bagi orang yang non muslim susah dia tu kan, susah nak terima. Bagi orang Islam dah tafat hidayah ni tu kan, bila dia fikir tentang alam ini, alam yang betul hebat dan kuat, dia fikir bahawanya ada pencipta itu Allah Ta'ala. Tapi orang yang tidak dapat taufik dari Allah Ta'ala, orang yang kafir, dia tak terfikir benda tu. Kenapa? Kerana dia menganggap benda tak nampak ni tak boleh kita katakan sebagai Tuhan, kata. Benda tak nampak tak boleh kita katakan sebagai Tuhan. So Tuhan ni mesti benda yang nampak, dia kata. Benda nampak. Itu sebab ni kalau orang kafir mereka punya banyak Tuhan. Mereka banyak Tuhan. Ada Tuhan 3, Tuhan 4 dan sebagainya. Tuhan banyak tangan. Tangan dia banyak sampai 8 tangan, ada 6 tangan. Tuhan kepala gajah pun semua ada kan. Banyak Tuhan dia. Kenapa hati dia tu orang kata Allah Ta'ala tak bukakan hijab bagi dia, maka dia tak nampak. Tapi bagi kita simple je benda je, mudah je. Dah ada diri kita, ada alam, ada lautan, angin langit, ada bintang, bulan dan sebagainya, menunjukkan adanya pencipta, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian tuan-tuan, dan kata musannaf, mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, iaitunya artinya mengenal sekalian barang yang wajib, kerana dipaham daripada lafaz ma itu daripada sirah ataupun lafaz yang umum, dia kata. Dan kata musannaf,
mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala artinya mengenal sekalian barang yang wajib, kerana dipaham daripada lafaz ma itu adalah dengan sirah umum. Sirah umum yang bermakna umum, nakirah ataupun umum lah. Kalau makrifah ni dia khusus. Jadi ma ini bermakna nakirah. Okay, ma mana tu kan? Ma yajibu lah. Okay, ayyarifa ma yajibu. Okay, sebut dalam matan tu. Wa yajibu ala mukallafin wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayyarifa ma yajibu. Dalam bahasa dia punya matan tu. Matan solusi ya. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayyarifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahil wa ma yazuzu. Dan wajiblah ke atas setiap mukallaf pada syarat bahawa dia mengenal barang yang wajib pada Allah Ta'ala. Jadi ma itu bermakna barang itu ialah bermakna umum, khusus, umum bukan khusus. Jadi ma itu dengan lafaz sirah umum ataupun nakirah. Tetapi yang wajib mengenal atas jalan tafsir itu iaitu 20 yang lagi akan datang sebutnya. Tetapi yang wajib mengenal atas jalan secara tafsir mana huraian terperinci, maka iaitu 20 sifat. Yang lagi ataupun yang lain daripada 20, lawan daripada 20 itu yang wajib. Okey. Yang lain daripada 20 itu wajib mengenal atas jalan ijma' 2. Okay. Yang lain daripada 20 itu wajib kita mendengar hanya secara jalan ijma', secara ringkaslah. Tak perlu detail sangat. Tapi yang 20 tentang sifat wujud, qidam, bakal sampai mukhalafat ta'ala qiyam ta'ala bin nafsih wa daniyat tu, sampailah 20 tu itu wajib kita mengenal secara tafsir, secara terperinci. Okey, secara jelas kita kena faham wujud tu macam wujud tu sifat nafsiah. Macam mana katakan nafsiah? Qidam, bakal mukhalafat ta'ala bil hawadith qiyam ta'ala bin nafsih itu termasuk sifat salbiah. Okey, macam mana sifat salbiah itu? Kemudian kudrat iradat al-muhayyal sama sampai kepada kalam itu termasuk dalam sifat ma'ani. Cuma macam mana dia katakan ma'ani. Kemudian kamu ta'ala qadiran, kamu ta'ala muridan, hayyan, samian, basiran, mutakaliman itu termasuk dalam sifat ma'nawiyah. So apa macam mana dia katakan ma'nawiyah itu? Itu yang kita kena tahu. Okey, yang lawan itu, lain daripada itu, itu tak wajib kita tahulah. Tak wajib kita tahu. 20 tu pun dah baris tuan. 20 pun dah baris kita nak faham. Sekarang kita pun kadang-kadang 20 pun tak hafal. Walaupun dah belajar daripada muda sampai ketua belajar, tapi tak hafal-hafal juga. Betul tak? Betul. Daripada muda sampai ketua belajar, tak apa-apa juga. Kalau sebut mungkin terbalik. Yang depan ke belakang, belakang ke depan. Macam tu. Apalagi kalau lawan lagi pula tak lancar lawan itu, lawan 20 tu. Sifatnya Haruf bin Ta'ala pun kadang tak tahu. Blur kan? Kan ya ke tak ya ni? Okey, yang lain daripada 20 tu tuan, kan? Kerana sifat Allah Ta'ala banyak. Kalau kita lihat dalam Asma' Husna tu. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, maka adalah kamu berdoa untuk dia dengan Asma' Husna tadi kan? Ada 99 nama Allah Ta'ala. Ini pun menunjukkan tentang sifat Allah, sifat Allah Ta'ala juga. Sifat Allah Ta'ala juga kan? Okey, yang itu pun puas juga nama hafal dia. Kalau buat lagu baru hafal. Kalau tak buat lagu memang tak hafal. Lagu bukan tak hafal, tapi lagu lain hafal lah dia. Kan? SG Bank ni lagu hafal. Okey. Pop Ye dulu kan ada Pop Ye tu tak? Kan 60-an ni kan. Sekarang ni dah banyak dah Pop Ye. Dulu sibuk dengan Pop Ye. Sekarang dah banyak dah. Tak tahulah akan datang apa yang keluar pula. Fair? Sekali lagi sambung. Dan yang lain daripada 20 itu wajib mengenal atas jalan ijma' juga. Dan iaitu sekilas sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti bahawa ia etikadkan tiap-tiap sifat kamalat itu, kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala, bersifat dengan dia. Demikian lagi mengenal dia akan barang yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada kalanya wajib atas jalan tafsir, iaitu 20 lawan daripada 20 yang wajib.
dengan tafsirnya itu sekali, huraiannya sekali, dan ada kalanya atas jalan ijma secara ringkas, iaitu segala lawan sifat kamalat yang tiada terhingga hingga kita itikadkan segala sifat kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan dia. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan. Yang ada Allah Ta'ala ialah sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah Ta'ala, tuan-tuan, tidak mengambil faedah daripada ibadat seorang hamba kepada dia. Ketaatan yang manusia buat ni tidak ada faedah bagi Allah. Kerana apa? Kerana sifat kesempurnaan dia dah ada, dah komplit dah. Tidak berhajat kepada ibadah hamba tadi. Tapi yang untung tu siapa? Hamba itulah sendiri yang untung. Tapi kalau hamba tadi melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, derhaka kepada perintahnya, maka Allah Ta'ala akan sediakan azab bagi dia. Dan Allah Ta'ala pun tidak ada kekurangan kepada sifat Allah Ta'ala, tidak akan menjejaskan sifat-sifat kesempurnaan pada dia, kerana Allah Ta'ala ini bersifat sempurna, tidak ada kekurangan langsung pada Allah. Taat ke tak taat pada manusia ni pada dia tidak akan menjejaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terjejah itu siapa? Makhluk itulah sendiri, tuan-tuan. Wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun. Tiadalah mereka itu menzalimi, kecuali mereka itu menzalimi akan diri mereka sendiri. Kemudian dan faedah, satu faedah, ikhtilaf ulama pada awal-awal wajib atas mukallaf itu. Ikhtilaf mana ulama telah khilaf, apakah benda yang awal-awal wajib ke atas mukallaf? Bermula kaul yang dipilih ialah kaul muhakkikun, orang-orang yang tahqiq yang kuat, bahawasanya awal-awal yang wajib itu makrifat. Yakni yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifatullah dan makrifah segala rasulnya. Itu awal-awal yang wajib. Kata siapa, tuan-tuan? Ini kaul yang dipilih oleh muhakkikun. Kalau orang-orang yang tahqiq dalam bab tauhid, dalam bab akidah ini, dia kata awal-awal yang wajib itu ialah makrifah. Itu sebabnya ada kata menyatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama itulah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifatullah dan makrifah segala rasulnya. Kata Ibn Qayyim, dan wajib atas ibu bapa bahawa adalah awal-awal barang yang diperdengarkan akan kanak-kanak itu ialah ma'rifatullah dan tauhid akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata Ibn Qayyim. Dia kata apa? Awal yang wajib atas ibu bapa tu, ibu bapa lah, ayah atau ibu, ialah mengajarkan ataupun memperdengarkan kepada anak-anak ataupun kanak-kanak ataupun anak dia sendiri, iaitulah ma'rifatullah, mengenal Allah dan tauhid akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawa diajarkan kanak-kanak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib ia bagi Allah. Bila kanak-kanak itu telah balik ataupun telah berakal, maka wajib pula kita ajar benda lain pula. Iaitulah barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan diajarkan pula bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah diperanakkan di Mekah. Dan diajarkan pula pada anak kita, pada cucu kita, dengan iaitulah Nabi kita, iaitulah Nabi Muhammad SAW, penghulu kepada segala Nabi, Nabi yang khatimul anbiya, Nabi yang paling akhir. Itulah diajarkan, dikatakan bahawa Nabi itu diperanakkan di Mekah dan dibangkitkan dia jadi Rasul pun dalam negeri Mekah. Kemudian berpindah ia ke Madinah dalam peristiwa hijrah, dan wafat ia di dalam negeri Madinah jua. Dan namanya Muhammad anak Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Okey, ini benda yang wajib lah, benda wajib. Dan alhamdulillah lah, sekolah kita pun biasanya kadang-kadang anak-anak kita kat sekolah kan memang dah diajar dah benda-benda macam ni. Tapi tak boleh kita hanya kata bergantung pada sekolah saja. Kita juga kena juga ajarlah anak-anak kita, cucu kita kan, macam tu. Boleh cukup macam itu. Dan kata setengah ulama boleh. Boleh. Tak. Cukup. Lagi.
Ha? Cukup. Apa yang cukup? Kalau nak sambung lagi boleh? Boleh? Monong ni tuan-tuan ni. Kolak bukan. Sikit lagi boleh? Dia panjang tu ada berapa baris tu? Ada 4-5 baris juga. Okey, cukup Okey. Wallahu a'lam bishawab. Lepas itu. Dan kata setengah ulama, wallahu a'lam bishawab. Kau ada kenduri lagi tak ada? Ada. Oh mang. Setiap Sabtu kenduri je. Alhamdulillah. Ada soalan tak? Ada soalan? Dia kalau duduk sandar tu dia pahaman dia lebih. Dia sebab dia duduk bersandar. Sandar ke dinding. Okey, tak ada soalan Okey, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa taqabbal rizqan halalan min barakatan katsira wa siyana fataya alim wa ila qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum. Belum sampai. Betul. Ada. Ada kenduri ke? Ada kenduri lepas ni. Ya, Saya tak tahu, tak rasa langsung. Sini gaji kenduri.